Assalamualaikum Tuan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya Tuan tentang beberapa perkara tentang PT3. Okey. Pertama sekali Tuan mendengar Kementerian Pendidikan kita telah mengubah sistem pentaksiran daripada PMR kepada PT3. Apa ekspektasi Tuan pada ketika itu? Pada awalnya saya merasakan bahawa satu bebanan kepada guru-guru kita kerana ia merupakan satu perkara baru dan juga merupakan banyak bahan yang cikgu terpaksa kena sediakan serta meraih kertas lah. Okey, sebagai pentadbir sekolah, apa usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menyebarluas maklumat PT3 ini kepada ibu bapa? Pertamanya pada awal tahun. Maknanya kita mesti memanggil semua guru-guru warga sekolah untuk memberikan taklimat. Dan juga ialah perancangan serta pelaksanaan gerak kerja mereka. Yang keduanya pada awal tahun, bermula Januari lagi, selepas sahaja minggu pertama persekolahan, kita merancang untuk memanggil ibu bapa dan juga pihak BG bersama untuk kita bagi pendedahan berkenaan dengan PT3 ini kepada mereka supaya mereka lebih faham. Seterusnya kita akan turunkan maklumat ini kepada ibu bapa bagi setiap sekolah saluran. Kita ada 4 sekolah rendah di Lima Kasturi, di Renok Baru, di Aceh dan juga di Sungai Asap sendiri. Itu matlamat kita lepas ini ya. Dari segi persediaan sekolah dalam melaksanakan PT3, maksud saya kalau kita tengok PT3 ini dia ada pelbagai bentuk pentaksiran. Ada yang berbentuk instrumen pelbagai, ada yang berbentuk ujian lisan dan ada yang bertulis. Jadi apa persediaan sekolah untuk menghadapi satu situasi pentaksiran yang berasaskan sekolah berbanding dengan pusat sebelum ini? Ya. Maknanya gerak kerja ini mesti didedahkan kepada semua warga guru. Khususnya guru tingkatan 3 lah. Dan guru-guru kelas dia serta guru-guru subjek dia. Maknanya panitia kena main peranan. Kemudian dari segi majlis kurikulum sekolah main peranan. Supaya benda itu bergerak lancar, sempurna dan juga kita lihat bahawa kita meletakkan tarikh-tarikh untuk mereka bertindak supaya murid kita ini tidak terabai. Dan murid-murid kita dapat mengikuti dia punya tarikh-tarikh tersebut supaya benda itu berjalan dengan baiklah, dengan lancar. Itu saja. Dari segi kerja lah yang diberi dari segi pelaksanaan PT3, sekolah sendiri pasang soalan, sekolah mencetak, sekolah sendiri menyimpan dan menanda. Apa pandangan Tuan? Adakah ini satu beban atau bagaimana? Ini merupakan kerja buat cikgu lah. Daripada mula sekali kita lihat memang dia punya kerja buat guru itulah memeriksa, menanda kertas, memberikan skor markah, tapi semua itu mesti ada integriti, mesti ada kerahsiaan, mesti ada kejujuran, ketulusan dan mesti ada kemahiran. Untuk menanda kertas untuk murid ini bukan perkara yang remeh, perkara yang mudah kerana ia merupakan pengetahuan, kemahiran dan keintegritian cikgu itu sendiri. Bila Tuan bercakap tentang integriti, ramai juga rungutan yang kami dengar dari ibu bapa yang risau dari segi bila pihak sekolah sendiri memberi markah kepada anak-anak. Mereka risau kalau berlakunya ketidakadilan. Jadi bagaimana sebagai seorang pentadbir Tuan memastikan bahawa pemberian skor kepada calon ini
betul-betul mengikut apa yang telah disediakan oleh murid itu. Ya. Pertama sekali saya melihat guru-guru yang mengajar, yang memeriksa tadi, kita panggil mesyuarat. Dan kita ada panduan, kita ada pemarkahan. Macam mana kita nak bagi markah kepada murid ini, poinnya. Nak bagi satu, bagaimana? Nak bagi dua, macam mana? Begitulah seterusnya. Kemudian kita ada pentaksir kawasan. Mereka akan datang ke sekolah untuk melihat macam mana pemberian markah, penandaan markah oleh guru kita, supaya benda itu selaras dan tidak jauh daripada kehendak sebenar sebagai seorang pemeriksa. Saya rasa dalam 5 ke bawah boleh terima lah. Ataupun habis-habis itu pun ialah 4-5 begitulah. Kalau tidak, kena periksa balik. Saya pastikan benda ini berlangsung dengan baik lah. Maknanya Tuan mematuhi peraturan penjaminan kualiti yang lembaga sediakan. Ya. Okey. Secara keseluruhan mata pelajaran yang ditaksir dalam PT3 itu, yang kita bahagi kepada 3 kategori tadi, yang mana yang Tuan rasa boleh kita ubah? Contohnya ada ibu bapa yang mencadangkan pada kami bukan hanya sejarah dan geografi sahaja dibuat instrumen pelbagai. Kemahiran hidup juga mereka cadang untuk dibuat begitu. Jadi pandangan Tuan, ada tak subjek-subjek lain yang Tuan rasa boleh diubah cara pentaksirannya? Saya melihat dari segi pendidikan Islam, boleh kita buat sebagai satu instrumen pelbagai. Kerana dia terpaksa keluar untuk menemu ramah, untuk mencari bahan, untuk lebih terbuka, lebih luas lagi lah, untuk dapatkan internet dan sebagainya. Saya rasa pendidikan Islam lah, untuk bersama dengan kemahiran hidup, geografi, sejarah dan sebagainya. Okey Tuan, akhir sekali, ada atau tidak apa-apa cadangan penambahbaikan yang Tuan rasa boleh diutarakan dalam kita memantapkan lagi pelaksanaan PT3? Pertama sekali ialah tentang instrumen pelbagai itulah. Kena buat ujian bertulis juga, untuk kita melihat dari segi sejauh mana kemampuan, keupayaan murid kita. Kerana di peringkat SPM, sejarah adalah wajib, kertas wajib. Maka sejarah juga boleh kita buat sebagaimana ujian bertulis yang lain, subjek yang lain. Itu satu. Yang keduanya begitu juga dengan geografi, kerana ia berkaitan dengan alam sekitar, dengan kehidupan kita. Dia juga perlu ada ujian bertulis lah, untuk melihat keupayaan murid kita sejauh mana. Kerana lama-lama subjek ini akan lupus, akan tak begitu minat oleh murid-murid kita sebagai subjek elektif lah. Itu saja. Apa harapan Tuan dari segi sistem pentaksiran Malaysia pada masa akan datang? Pentaksiran yang sebegini adalah amat sesuai lah dengan zaman sekarang. Kerana negara-negara maju yang lain telah pun lama dah buat, telah pun lama berubah, dan kita perlu juga berubah. Dan sebenarnya benda ini terpaksa kerja kuat sikit lah di pihak sekolah, di pihak jabatan dan juga kementerian, supaya benda ini telah menjadi mesra dengan kita dan kita boleh ikut dengan sempurna, tidak jadi masalah, tidak jadi gangguan ataupun ada rintangan, sungutan dan sebagainya. Itu saja. Okey Tuan, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.